Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apek dah kembali ke Precinct 8 Putrajaya daripada Hong Kong, China, dan ingin membicarakan satu tajuk. Ya, dia mungkin berbau politik, tetapi saya rasa sebagai seorang rakyat Malaysia amat penting. Baru-baru ini kita tahu berita bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, telah dilepaskan daripada segala 47 tuduhan yang beliau sepatut menjalani perbicaraan kerana sudah ada kes prima facie, iaitu yang ada asas untuk diberikan perbicaraan di mahkamah. Tetapi dengar berita secara teknikal, pendakwa rakyat di bawah AGC, iaitu Attorney General Chambers, atau kita namakan pejabat peguam negara, menarik balik segala 47 tuduhan dengan alasan tak cukup bukti. Ya. Saya bukan peguam, saya bukan bekas pekerja kaki tangan kerajaan yang tahu sangat selok-belok undang-undang. Tapi saya nak cerita dari sudut persepsi yang cetek, yang mudah daripada kalangan rakyat yang biasa, yang ada hak mengundi. Dan kita mengundi setiap PRU iaitu untuk mengharapkan reformasi, mengharapkan perubahan kepada sistem. Kerana semua faktor lain adalah saksama, faktor 3R ke, faktor tentang hak asasi manusia ke, faktor tentang perlembagaan negara, faktor tentang sara hidup, itu semua sama. Yang penting yang jadi faktor yang kita boleh berubah, yang patut mengubah adalah soal indeks rasuah. Iaitu kita di tangga yang keberapa. Ya. Kita lihat pada negara China yang saya sekarang bekerja rapat dari segi projek IT lah, ERP. Saya baru balik dari Hong Kong, saya ulang alik ke negara China. Kita melihat bagaimana fenomena kerajaan China sejak Deng Xiaoping membawa reformasi, kerana malapetaka besar zaman Mao Zedong membawa kebuluran, kematian berjuta-juta rakyat Cina masa komunis, di mana mereka melalui penjajahan, separuh penjajahan daripada British, Perancis, Portugis. Mereka melalui perang candu, pemberontakan Taiping, Boxer, mereka hilangnya Hong Kong seketika, dan sekarang mereka hilang Taiwan, dan mereka sekarang menjadi negara yang paling menakjubkan kepada Barat, sehingga media Barat begitu benci mereka, memfitnah mereka hari-hari, mereka kes Uyghur lah, kekotoran lah, Covid lah dan sebagainya. Tapi kita kaji bagaimana Xi Jinping misalkan, dia mengamalkan doktrin Sun Tzu, iaitu doktrin politik yang progresif, yang boleh digunakan pakai untuk menjaminkan kerajaan yang betul-betul bersih dan maju, iaitu membersihkan korupsi. Dan korupsi yang beliau dapat selesaikan ialah dengan cara menghukum orang yang didapati korup, ramai, ikan besar terutama, yang amat besar, walaupun rapat dengan dia dari segi kuasa politik, politburo dia, daripada kumpulan Hu Jintao yang lepas, boleh dihukum mati. Satu kes saja, dengan satu hukuman saja. Kita tengok kalau bangunan besar-besar mereka, jambatan, boleh buat laju-laju, tapi dia ada hukum. Mereka letak gambar project manager dengan arkitek dia kat dinding. Kalau jatuh bangunan itu, jatuh jambatan itu menyebabkan kematian, dua-dua ini pergi penjara terus. Itu sebab pegawai-pegawai, teknokrat, engineer, dia bertanggungjawab. Dia tak akan boleh dirasuah, disogok, kalau dia tahu hidup mati dia, bukan kemewahan dia. Tapi di sini kita lihat, bila dijalankan hukum begitu tegas, seluruh rakyat Cina takut untuk suap, menyuap, rasuah dan sebagainya. Tapi di sini dia jadi penyakit, kanser, endemik, pandemik yang besar,
Dan kita mengharapkan bila Anwar Ibrahim naik, baru ini, walaupun dia tidak menang secara mutlak, tak kisah, tapi itu janji dan harapan kita yang menyokong dia. Bila dia naik, kita ada yang kata dia akan lepaskan kawan dia, anak murid dia, Zahid Hamidi. Kita pun dah tahu dah agak, tapi itu tak penting. Yang penting sekarang dah jadi terbukti. Alasan yang diberi, kita rakyat yang cetek, yang bodoh, yang simple tak terima. Kerana orang yang curi, penganggur yang curi RM22 dari tabung masjid boleh hadap penjara 7 tahun. Ke 20, berapa puluh, 10 tahun. Ibu tunggal yang curi tin sardin untuk anak dia yang lapar, boleh kena penjara berapa tahun. Tapi orang yang dituduh, boleh baca berjela-jela tuduhan, masa berkuasa mudah menandatangani sesuatu untuk menghalakan duit keluar daripada apa-apa tabung amanah lah. Ya? Malas kita nak baca. Tapi hampir semua terlepas. Muhyiddin, Ismail Sabri, Najib. Najib pasal, tapi sepatut lebih banyak kes Rosmah yang kita nak tunggu keputusan dia. Dan Mahathir. Disebut Daim, Mahathir dan ramai orang lagi. Tapi kita semua tahu bahawa kuasa dan duit, pengaruh boleh membeli keputusan hakim. Dan Allah jawab dalam Quran, sesiapa yang buat demikian, neraka jawapannya. Jadi kita tengok bagaimana Anwar, ada orang kata dia melakukan itu demi untuk survival politiknya. Saya percaya tidak. Ini akan menjahanamkan masa depan politik dia. Kerana itu pemikiran cetek, pemikiran jangka masa pendek. Kalau dia benar-benar melakukan seperti mana Presiden Xi Jinping, bila katakan dia menghukum Zahid, tak kisah awak kawan saya ke, anak murid saya ke, parti UMNO yang ada masih lagi saya bergantung pada kerusi, tapi maaf, awak kena pergi, UMNO kena reformasi. Orang UMNO akan sanjung dia kerana ramai penyokong. Orang Kelantan akan sanjung dia. Orang Cina tak payah sebutlah. Dan kalau dia mati dalam perjuangan itu, Allah bagi syahid, rakyat bagi dia salut. Rakyat akan hormati dia. So ini satu sepatutnya bila dilakukan, tetapi tidak berlaku, jadi dia amat sedih kalaulah dia lakukan itu walaupun dia gugur dalam perjuangan. Kalau dia boleh kata, awak duduk dalam, awak kekal dalam, jangan harap keluar. Yang ikan besar ni jalan. Siapa lagi? Tak ada orang lagi. Masa itu Malaysia akan berubah. Kita tak akan main 3R lagi kerana tak boleh ada benda nak tunggang. Orang nak menunggang agama pun payah. Orang nak menunggang benda, bangsa, kronisme, nepotisme, semua payah. Sogok. Negara akan maju kerana duit itu akan pergi pada orang yang ahlinya. Amanah akan pergi pada orang yang ahlinya. Tanggungjawab pergi pada orang yang sepatutnya. Tak ada orang akan berani scam dan tipu. Ini yang kita lihat dan contoh negara China. Dalam satu dunia, China. Jerman macam lawan. New Zealand, ialah itu budaya mereka. Budaya orang sekian-sekian orang putih Skandinavia, memang dia tak suka rasuah. Dia ada maruah, ya. Kita tak ada. Kita jual maruah. Kita lebih turut oleh pelacur. Kita melacur negara. Orang yang tak bermaruah ini, yang Toki panggil beruk-beruk ni, dari dunia sampai dalam ni, makan rasuah yang haram, yang hina, yang lebih rendah martabat di mata orang yang sayang kebenaran ni. Mata wali-wali Allah ni, ya, mata Allah ni hina macam anjing kurap. Dia sebut dalam Quran tak ada nilai haiwan macam ini. Mereka hidup mewah atas khazanah rakyat. Mereka yang sebenarnya pendahaka pada negara kerana mengakibatkan berbagai kerosakan moral. Siapa yang boleh percaya kita ni bersih dari rasuah? Siapa yang sekarang bila dengar kita cerita atau slogan-slogan nak percaya kat kita? Kau tak selamat. Tak tentu engkau selamat. Tapi kalau anda melakukan pembersihan, bukan etnik, bukan parti, tapi pembersihan rasuah bermula daripada timbalan anda sendiri, orang akan hormat. Orang kata tak masuk campur, orang tak percaya. Orang tak percaya bila disebut tidak ada campur tangan, orang tak percaya. Ya? Orang tak percaya. Tak payah sebut mesti ada ke tidak. Kenapa tak campur tangan yang kes orang curi duit masjid, bagilah reformasikan orang miskin, orang penganggur.
Kau cuba fikir. Ya. Ekonomi rakyat, tak payah sebutlah, makin teruk. Tapi penyakitnya rasuah. Kerana makin banyak duit mengalir keluar. Berbilion-bilion, bertrilion. Dan mereka ini penyangga. Mereka ini perompak negara. Tak boleh dihormati. Tak boleh dipanggil YB ke apa ke, Dato' Sri ke, Tan Sri ke, Tun ke. Tak boleh. Ayolah panggil lah. Kita tak takut. Ada rakyat yang tak takut tentang perkara ini. Ya. Waalaikumsalam. Ini politik tajuk pendek saja, iaitu tentang reformasi di mana Anwar Ibrahim terlepas peluang keemasan. Kalau saya akan campur tangan, kalau saya PM, saya akan campur tangan beritahu SPRM, beritahu polis, beritahu peguam negara yang kita lantik sendiri. Kita ada pengaruh, kita kata awak tentukan ikan besar ni masuk dalam, tak kisah kawan saya ke, anak saya ke, bapak saya ke, masa tu orang hormat. Walaupun anda gugur, walaupun Allah tarik nyawa engkau besok, ke sejam kemudian, orang salute lah. You legenda lebih besar itu Mahathir. Sekarang awak terlepas peluang legasi yang sedemikian. Sedih, cukup sedih. Awak terlepas peluang untuk bukti kepada dunia dan rakyat kepada Allah, kepada orang-orang beriman. Kamu benar-benar seorang yang jujur ikut janji sendiri, bukan janji kita. Tak payah troll kita, tak payah marah kita. Kita tak ada janji apa-apa. Kita cuma janji undi. Engkau yang janji manifesto yang tak boleh ditepati, tak boleh dicapati. Ya, bila peluang keemasan ni, peluang keemasan. Rasulullah SAW kata, kalau anakku Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangan dia. Tak berpeluang lah anak dia tak curi. Tapi kalau betul berlaku, masa itulah Rasulullah SAW mengambil contoh, membuktikan, baru orang tahu dia ini hamba Allah. Baru orang tahu dia ini Habibullah, kekasih Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Kita sebut takwa, taat. Lawan mungkar, isleh, bohong belaka. Kepada bangsa saya orang Cina, malu lah. Kalau berlakukan, saya percaya ramai akan hormati Islam kalau tidak memeluk Islam. Saya berani berjanji. Kita memeluk Islam ni mengharapkan kebenaran dan rahmat. Alhamdulillah kita dapat. Tapi contohnya daripada manusia. Kita sebagai waris generasi mencemik amanah. Kita nak masuk syurga, maknanya kita memegang satu pasport, satu janji Allah, satu kontrak, social kontrak dengan Allah. Jangan kata social kontrak dengan Cina ke Melayu. Social kontrak kita dengan Allah yang memberikan kita tanggungjawab, ruang dan peluang berdakwah. Kalau tidak, apa ertinya hidup kita ni? Apa ertinya hidup engkau Anwar Ibrahim? Apa ertinya hidup engkau Zahid Hamidi? Apa erti hidup ni engkau Cina Apek? Kalau hidup kamu ni macam haiwan, hanya untuk cebisan kais hari itu, kemewahan sekejap, lupa akhirat. Ini saya tak payah ceramah agama, ada banyak pendeta lagi pandai. Tapi ini penting untuk disoalkan. Baik, contoh ini, kes ini, saya buat khas live ini. Tak mau cerita tasawuf, tak mau cerita live, tak mau cerita sains, tak mau cerita Cina ke, programming ke, komputer ke, AI ke, ChatGPT ke, robotik ke. Kita nak cerita kes rasuah. Tak akan selesai kerana ikan besar dah masuk sangkar. Boleh buka pintu bagi dia keluar. Rugi, sedih, malapetaka, kecewa, tragedi. Tragis sekali. Kita boleh guna bahasa lebih kesat, tak mau. Kita orang lebih berakhlak, lebih bermaruah, lebih ada ketamadunan lah. Ya, lebih ada budi bahasa. Kita kata, anda sudah terlepas. Kita sayang kau semua. Kita sayang kita semua. Rahmatan lil alamin. Tapi kita lepas peluang, takkan dapat balik. Atau lama nak dapat balik. Terlepas. Untuk jadi satu legasi. Untuk membawa perubahan. Untuk membawa sesuatu kemajuan untuk kita. Untuk menikmati sebagai rakyat. Demi kemakmuran rakyat. Semua janji-janji yang tak boleh ditepati lagi. Ini kita pasti. Saya berani mencabar dan menaruh supaya berat kepada kata-kata ini. Sekian saja. Saya Ridwan Daniel Un, seorang Cina mualaf saja yang pernah bekerja dengan Anwar Ibrahim pun, ya, yang saya kasihi, saya sanjungi,
Dan rakyat semua, orang Melayu, orang Cina, tak kisah siapa, semua adalah hamba Allah SWT yang Allah janjikan untuk menguji ayyukum ahsanu amala di akhirat esok. Tak kira bangsa apa. Inna akramakum innallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.